السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Saya hormati saudara pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, pegawai surau, imam, muazzin, siap, dan seterusnya kepada jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan ketinggian kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kita pelbagai nikmat untuk kita kecapi, terutamanya nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, dan diberinya kepada kita kelapangan masa. Mudah-mudahan dengan setiap nikmat tersebut akan membawa kita sebagai seorang yang bersyukur dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bekalan kita di akhirat nanti. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kita dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga, bab yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Surah ayat ke-60 surah Taubah. Artinya, sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin dan amil-amil yang mengurus zakat dan orang yang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan di dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 8 asnaf ataupun 8 jenis golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan alhamdulillah kita telah membaca sehingga asnaf yang ke-6, dan hari ini kita masuk kepada asnaf yang ke-7 dan juga yang ke-8 pada muka surat 232. Jadi sama-sama tuan-tuan kita buka kitab kita muka surat 232. Asnaf yang ke-7 untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan yang ke-8 orang-orang musafir yang keputusan di dalam perjalanannya. Golongan yang ke-7 yang berhak menerima zakat ialah orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang-orang yang dengan sukarela tampil berperang menentang pencerobohan musuh
dan mempertahankan Islam. Golongan ke-8 ini, golongan yang ke-7 ini tuan-tuan, iaitu fisabilillah ini luas. Semua cara-cara, semua kerja yang bertujuan untuk meninggikan agama Allah boleh dikategorikan di dalam fisabilillah. Termasuklah di sana golongan yang pergi belajar menuntut ilmu, golongan-golongan yang melakukan amalan-amalan kebajikan tanpa mendapat upah dan sebagainya dengan tujuan untuk mengembangkan Islam. Mungkin itu juga boleh digolongkan di dalam golongan fisabilillah. Jadi golongan fisabilillah ini luas. Walaupun mereka daripada anak keluarga yang kaya sekalipun, tetapi mereka melaksanakan kerja-kerja fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maka mereka juga layak untuk menerima zakat. Bukan kerana mereka miskin, tetapi kerana mereka melaksanakan tugas fisabilillah. Adapun golongan yang ke-8 pula yang berhak menerima zakat ialah orang-orang musafir yang keputusan untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik dan dibenarkan oleh syarak. Mereka ini ialah orang yang pergi bermusafir dengan modal, dengan duit sendiri, kemudian tiba-tiba berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan mereka tidak mampu meneruskan perjalanan musafir mereka, sama ada untuk balik ke negara ataupun sebagainya, dan tujuan musafir mereka pula tidak bercanggah dengan syarak, maka mereka boleh diberi bantuan daripada duit zakat. Ini mereka-mereka yang keputusan keuangan, keputusan perbelanjaan untuk meneruskan perjalanan mereka. Kedua-dua golongan ini ada diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu as-sadaqatu li ghaniyyin illa li thalathatin fi sabilillah wa ibn as-sabil wa rajulin kana lahu jarun fatusaddiqa alaihi fa'ahda lahu. Rawahu Imam Ahmad. Dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya tidak halal pemberian zakat bagi orang kaya melainkan kepada 3 golongan. Makna orang kaya tidak boleh menerima zakat, tetapi dikecualikan ke atas 3 jenis golongan. Yang pertama, orang yang berjuang pada jalan Allah. Kedua, orang musafir yang keputusan di dalam perjalanannya, makna habis modalnya, keuangannya habis. Ketiga, orang yang ada jiran, lalu jirannya itu menerima zakat dari orang lain. Jiran ni orang yang layak menerima zakat. Kemudian bila dah dapat barang zakat tadi, kemudian jirannya itu pula menghadiahkan kepada orang yang kaya. Maka orang kaya tersebut boleh mengambil harta tersebut, tapi bukan atas nama zakat, tetapi atas nama hadiah. Maka 3 golongan ini layak untuk menerima harta zakat tersebut walaupun mereka kaya. Demikianlah perihal 8 asnaf yang berhak menerima zakat yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca sebelum ini. Daripada keterangan-keterangan tersebut, maka para ulama telah menetapkan pula syarat-syarat yang perlu ada bagi mereka-mereka yang boleh menerima zakat ataupun mereka yang tidak boleh menerima zakat. Antara syarat-syaratnya ialah Islam. Yang kedua, orang yang menerima zakat ini ialah bukan orang yang ditanggung nafkahnya.
Jadi yang pertama, syarat pertama Islam. Adapun kalau orang ni orang yang bukan Islam, maka tidaklah diberi daripada harta zakat. Yang kedua pula, orang yang menerima zakat ini bukan orang yang di bawah tanggungan kita. Seperti contohnya anak. Anak ni miskin. Walaupun anak ni miskin, tapi anak ni di bawah tanggungan kita, maka tak boleh kita membayar zakat ataupun memberi zakat kepada anak tersebut. Kerana anak itu tanggungan kita, kita kena mengeluarkan perbelanjaan untuk anak tersebut. Begitu juga kalau ayah ini. Ayah ini bila dah berumur, ibu ayah ini bila dah berumur, maka ibu ayah ni ditanggung oleh anak. Maka bila anak ni nak mengeluarkan zakat, maka dia tidak boleh beri kepada ibu ayah dia, kerana ibu ayah ini di bawah tanggungannya. Begitu jugalah kalau ada makcik yang di bawah tanggungannya, maka orang itu tidak boleh menerima zakat, sebab kita yang wajib mengeluarkan perbelanjaan kerana mereka di bawah tanggungan nafkah kita. Yang ketiga, syarat yang ketiga pula, bukan dari kaum kerabat dan zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syarat orang yang menerima zakat ini ialah bukan daripada keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam diharamkan menerima zakat sebagai memuliakan mereka. Tetapi dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untuk menerima hadiah sebagaimana yang diterangkan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Jadi keturunan Nabi sehinggalah sekarang sampai bila-bila, maka mereka tidak dibenarkan untuk mengambil harta daripada zakat, tetapi mereka boleh mengambil harta daripada hadiah orang ramai. Perbezaan antara sedekah dengan hadiah. Di sana ada perbezaan antara sedekah dan juga hadiah. Tujuan utama sedekah sama ada sedekah wajib iaitu zakat dan lain-lainnya, atau sedekah sunat dari pelbagai jenis khairat kebajikan, ialah untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi zakat yang wajib, sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunat, tujuannya ialah untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Sebaliknya, tujuan utama hadiah ialah untuk memuliakan dan meneguhkan hubungan kasih mesra dengan orang yang diberikan hadiah itu. Jadi kita pula beri hadiah ini pasal apa tujuannya? Bukan pasal orang tu orang yang miskin, bukan orang tu orang yang memerlukan, bukan orang tu orang yang maknanya apa kedana ke apa, bukan. Kita beri hadiah ini kerana kita nak memuliakan mereka, kerana kita nak mengeratkan hubungan kasih mesra. Kerana dengan memberi hadiah, bertukar-tukar hadiah ini dapat mengikat hati antara seseorang dengan seseorang yang lain. Maka kadang-kadang kita beri hadiah kepada orang yang kaya, kita beri hadiah kepada guru ni guru yang ada kemampuan, bukan miskin, tapi kita beri hadiah kerana apa? Antaranya kerana hendak memuliakan, dan juga antaranya tujuan memberi hadiah ialah untuk meneguhkan hubungan kasih mesra antara seseorang dengan seseorang yang lain. Selain dari zakat, adakah lagi hak-hak yang diwajibkan pada harta golongan hartawan? Persoalannya, selain daripada kewajipan zakat, ini kewajipan harta yang perlu kita keluarkan zakat, adakah kewajipan-kewajipan yang lain? Menurut huraian para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau zakat harta masih tidak mencukupi keperluan kaum fakir miskin, maka golongan hartawan selain daripada membayar zakat hartanya, diwajibkan lagi memberi satu jumlah yang tidak ditentukan yang dapat mencukupi keperluan kaum fakir miskin dalam masyarakatnya. Jadi kewajipan harta bagi orang yang kaya ialah mengeluarkan zakat mengikut peratus-peratus yang telah ditetapkan.
Tapi disebabkan harta yang dikeluarkan zakat ini tidak dapat menampung keperluan orang-orang fakir miskin di dalam sesuatu tempat, maka golongan yang berada ini, golongan yang berharta ini, yang kaya ini wajib mengeluarkan sejumlah hartanya untuk membantu golongan-golongan yang fakir dan juga miskin di tempat-tempat tertentu tersebut. Kerana apabila golongan fakir dan miskin ini tidak dijaga, duit zakat tak mencukupi nak menampung mereka. Apabila kita tidak memenuhi keperluan golongan fakir miskin ini, maka ia akan membawa kemudaratan kembali kepada masyarakat, dan kemudaratan itu juga akan dirasai oleh orang-orang yang kaya. Kerana mereka apabila tertekan hidupnya, maka mereka akan mencari jalan-jalan yang boleh menimbulkan kepayahan, kesukaran di dalam masyarakat, dan akhirnya akan menyebabkan orang yang kaya juga tidak merasa aman dengan kekayaan yang ada, disebabkan banyak gejala-gejala yang membimbangkan hati golongan-golongan yang kaya. Maka menjadi suatu kewajipan sosial bagi orang-orang yang kaya untuk mengeluarkan sebahagian daripada hartanya untuk membantu golongan-golongan yang amat memerlukan. Begitu juga kita pada hari ini, ramai orang yang mempunyai berhadapan dengan kepayahan. Maka alhamdulillah, rakyat kita pada hari ini berlumba-lumba masing-masing untuk memberi kebajikan, masing-masing mengambil berat tentang jiran, tetangga, sahabat handai dan kaum kerabat maupun penduduk-penduduk di sekitar mereka, datang dengan bersusah payah untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Ini merupakan suatu kerja amalan yang baik yang dipuji oleh Islam. Mudah-mudahan segala kerja tersebut diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ini juga telah dapat difahami daripada beberapa hadis, antaranya hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min bani Tamim ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni dhu malin kathir wa dhu ahli wa malin wa hadirah fa akhbirni kaifa asna' wa kaifa unfiq. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. رواه Imam Ahmad. Daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya bahawa seorang lelaki dari kaum Bani Tamim telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menerangkan hal dirinya. Kata orang Tamim ini, kata kaum lelaki Bani Tamim ini, ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang banyak, keluarga yang kenamaan, dan tanah-tanah serta mata air yang menjadi tempat persinggahan orang ramai. Oleh itu, berilah petunjuk kepada saya apa yang patut saya lakukan, bagaimana caranya saya belanjakan harta saya itu pada jalan Allah. Tengok tuan-tuan, bagaimana akhlak yang ada pada sahabat Nabi ini. Beliau orang yang kaya, ada harta, tetapi beliau masih lagi mencari jalan bagaimana untuk mencari bekalan akhirat daripada harta yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sanggup datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mana lagi sepatutnya saya belanjakan harta saya ini ya Rasulullah? Bagaimana saya patut belanjakan, gunakan harta nikmat Allah ini untuk mendapatkan kejayaan di dunia maupun di akhirat? Begitulah hebatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, orang yang kaya tidak menyorokkan kekayaannya, tidak, tetapi orang yang kaya mencari jalan bagaimana untuk memanfaatkan harta ini untuk kehidupan akhirat mereka.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepadanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkanlah zakat dari hartamu, kerana zakat itu pembersih yang membersihkan dirimu dari perasaan bakhil kedekut dan membersihkan hartamu dari segala yang merosakkannya. Dan selain daripada zakat itu, hendaklah engkau menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabatmu dengan memberikan bantuan yang mereka perlukan. Dan hendaklah engkau mengenal hak orang-orang miskin, jiran tetangga dan orang-orang yang meminta-minta dengan cara kamu memberikan bantuan yang menjadi haknya masing-masing. Jadi Nabi SAW menunjukkan kepada lelaki Bani Tamim ini bagaimana sepatutnya orang yang kaya menggunakan harta mereka. Selain daripada membayar zakat, maka kaum hartawan diwajibkan lagi memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan yang disebutkan satu persatu oleh Nabi SAW, bermula daripada kaum kerabat, jiran tetangga, orang-orang miskin maupun orang-orang yang datang meminta bantuan. Maka perlulah orang yang mempunyai harta membantu semampu yang boleh bagi mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh golongan-golongan mereka yang susah pada sesuatu masa dan ketika. Mudah-mudahan dengan harta yang kita berikan, iaitu harta zakat maupun harta-harta yang berbentuk sumbangan sunat ini, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan dapat menambahkan rasa kemanisan iman dengan amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan amalan tersebut dapat membawa kita kepada peringkat tingkatan takwa yang tinggi dan dapat membersihkan diri kita daripada sifat bakhil dan kedekut, dan akhirnya menjadi seorang yang pemurah, mengasihi golongan-golongan miskin, fakir miskin dan juga orang-orang yang memerlukan. Mudah-mudahan dengan sedikit keterangan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu pada rancangan yang seterusnya. Sama-sama kita tangguhkan majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.